Baik, kita teruskan pengisian MHI hari ini. Ini yang berlaku sekarang ini antara norma baru juga kita. Kalau nak pergi mana-mana pun, ini antara langkah SOP-nya perlu ada kan QR code tu nak masuk kompleks membeli belah, nak pergi kedai makan dan sebagainya kena ada kan benda tu. Jadi sejauh manakah ini selamat digunakan, terutamanya data peribadi kita. Kan sebelum kita masuk kita letak nama, nombor telefon. Kadang-kadang nombor telefon pun sekarang ni kita nak transfer duit pun boleh guna nombor telefon je dekat orang. Tak perlu akaun bank. Jadi kita nak tahu selamat atau tidak. Kita nak bersama dengan Cik Siraj Jalil, merupakan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya rasa ini antara tajuk menarik juga, kan? Sebab ini dah menjadi sebahagian daripada rutin kita juga. Nak pergi mana-mana pun. Itu kita kata SOP barulah. Norma baru. Norma baru. Okey, disebabkan pandemik COVID-19 ini, kita nak tahu bagaimana sebenarnya, sebab langkahnya adalah untuk mengekang penyebaran wabak ini. Jadi kita nak tahu melalui sistem ini bagaimana ia boleh mengekang penyebaran wabak dengan kita tahu kedudukan orang tu kat mana, kan? Mungkin boleh ceritakan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi berkenaan aplikasi yang diguna pakai oleh rakyat Malaysia hari ini dalam kita melawat sesebuah premis. Khususnya shopping mall ataupun mana-mana bangunan lah, termasuk bangunan kerajaan, termasuk media prima sendiri. Jadi saya nak masuk tadi pun kena scan QR code. Kan? Jadi tujuannya sangat baik dan tujuan dia adalah untuk membantu pihak kerajaan dari sudut Kementerian Kesihatan sendiri dan Majlis Keselamatan Negara untuk mengekang ataupun untuk membantu membuat tracking, mengesan sekiranya berlaku sesuatu insiden. Keseluruhannya sangat baik. Namun begitu, bila perkara ini melibatkan data peribadi, ada sedikit perkara yang perlu diambil titik berat oleh pengguna itu sendiri. Misalnya, kerajaan telah mewujudkan MySejahtera, yang mana tracking sistem yang cukup bagus. Tapi pada masa yang sama, ada lagi pihak-pihak tertentu yang membuat sistem sendiri. Ada yang guna Google Form, ada yang guna sesetengah shopping mall membuat aplikasi sendiri, ada setengah sehingga kepada tulis di buku. Maklumat yang nak diberikan sepatutnya dalam membantu dari sudut COVID-19 adalah memberi maklumat yang penuh. Contohnya nama penuh, nombor telefon dan juga nombor IC misalnya sebagai contoh. Akan tetapi disebabkan data peribadi yang boleh disalahguna pakai, yang paling penting untuk diberikan maklumat untuk mengesan adalah nombor telefon. Dan bukanlah nama penuh. Sebab sekiranya berlaku insiden, pihak kerajaan akan menghubungi, bukan melalui nama penuh, sebaliknya melalui nombor telefon yang diberikan. Jadi untuk membantu pengguna di luar, untuk faham bila memberikan maklumat QR code, tidaklah perlu memberikan nama yang penuh sepenuh-penuhnya, nombor telefon dan juga nombor IC serta kadang-kadang dekat buku tu kena tanda tangan. Tidak perlu sebenarnya. Yang perlu untuk tujuan itu, COVID-19 adalah untuk pihak kerajaan menghubungi sekiranya berlakunya insiden. Jadi apa yang penting? Nombor telefon dan nama pendek ataupun nama samaran. Cukup. Di situ. Dari sudut itu akan membantu pihak kerajaan. Tapi dari sudut kalau kata nak kena ada awal-awal diperkenalkan aplikasi ini, ada yang minta nombor IC. Kan? Jadi kalau sekarang ni ada lagi minta nombor IC, kalau boleh tak payah isi terus. Tapi kalau misalnya dalam sistem tu dia kata okey, tiga data utama diberikan, nama, nombor telefon, nombor IC. Kalau kita letak kan tak boleh nak submit. Dia sekarang ni saya rasa dah tidak banyak yang rasanya susah dah nak jumpa yang minta nombor IC ni. Biasanya email ataupun nombor telefon. Maknanya kalau macam tu lebih baik tulis nama kat buku. Kalau sekiranya dia minta seelok-eloknya pergilah kepada buku option yang lain. Tidaklah perlu sehingga nak kena isi nombor IC. Sebab dari sudut internet ni, apa saja yang berlaku di internet dia dah tak ada privacy. Kan? Dan bila kita bagi saja apa yang dalam ruang internet ni, dia memang mudah untuk disalahguna, digodam dan sebagainya. Dan dari sudut aspek ini dah mula ada setengah pihak yang mengadu di Persatuan Pengguna Cyber. Maklum saya terima banyak SMS marketing. Dan biasanya pack of data ni digunakan dalam sudut marketing yang pelbagai. Contohnya orang ni kerap pergi ke kedai pets sebagai contoh. Dia selalu check in kedai pets. So data tadi mungkin dijual, dapatlah SMS berkenaan produk-produk pet sebagai contoh. Ataupun dia kerap pergi
ke hardware. Jadi dia dapat iklan berkenaan hardware sebagai contoh. Jadi itu tujuan data yang nak dijual ni dalam pasaran gelap sebagai contoh. Ya. Maknanya nama penuh dan juga nombor telefon tu pun saya rasa antara dua data yang penting juga, sebab saya baru tahu juga bahawa dengan menggunakan nombor telefon saja kita boleh nombor telefon tu penting. Sebab nak sekarang ini dah boleh guna nombor telefon je nak transfer duit. Katalah Siraj kan. Okey. Saya tak tahu nombor akaun, saya tahu nombor telefon awak, saya Okey. boleh masukkan duit melalui nombor telefon awak. Betul, orang masukkan duit bukan isu. Maknanya Kalau dari orang situ keluarkan macam-macam. duit daripada akaun kita memang bermasalah. Dan antara solusi lain sebenarnya, kerajaan dah wujudkan satu aplikasi yang baiklah bagi kita, dan tujuan aplikasi itu dibuat adalah untuk mengekang COVID-19. Bukan dengan mereka ni membuat aplikasi yang pelbagai lagi untuk tujuan mengambil maklumat. Maknanya sekarang ni tak ada pemantauan. Bukan centralisation. Maknanya centralisation of MySejahtera tadi, maknanya diwajibkan sepatutnya. Tapi kalau setengah, bukan orang lain, saya sendiri pun pergi ke mana-mana tempat pun banyak di kawasan Selangor sebagai contoh. Saya tinggal di Putrajaya. Saya pergi ke Selangor di shopping mall A, dia sendiri, sistem shopping mall tu sendiri. Pergi ke setengah kedai runcit, pakai Google Form pun ada. Jadi macam mana kerajaan nak track menggunakan kaedah yang sedia ada, sedangkan pelbagai tempat tu menggunakan kaedah yang pelbagai. So bila berlaku, jadi rantaian tak terputus juga. Kan sepatutnya diwajibkan semua menggunakan, sebagai contoh ada MySejahtera. Gunakan MySejahtera semua sekali. Tapi matlamat tu saya nampak tak tercapai. Mungkin matlamat mereka adalah ini SOP je. Betul. Perlu ada sekian-sekian kita lakukan, sebab bila kita dah masuk kompleks membeli belah utama, depan pintu dah satu. Nak masuk kedai beli tudung, QR code di sini pula. Betul. Dia balik kepada asas. Kenapa buat QR code tadi? Yang mula-mula diperkenalkan adalah MySejahtera oleh pihak kerajaan di bawah MOSTI. Tujuan aplikasi tadi adalah untuk membuat tracking, mengesan sekiranya berlaku insiden Kalau ada kluster COVID-19. Jadi sekiranya mereka mewujudkan pelbagai aplikasi dan tidak dihubungkan di bawah satu payung, jadi apa gunanya sekiranya adanya pihak-pihak tertentu membuat aplikasi tadi dan dia tidak berhubung dengan pihak pusat dan tidak connected. Jadi dia hanya sekadar tempat SOP tapi tidak membantu mengekang insiden ini. Baik. Pendapat Siraj sendirilah. Dalam keadaan isu ini, apa yang perlu dilakukan untuk satunya tercapai objektif dan juga tidak ada isu godaman mengenai data pribadi individu? Dari sudut penggodaman ni sangat subjektif. Dia back to basic. Data pribadi kita ni kita sendirilah yang bertanggungjawab. Bukan sepenuhnya kepada pihak kerajaan. Dari sudut pihak kerajaan ni kita ada Jabatan Perlindungan Data Pribadi yang mana peranan mereka bekerjasama dengan agensi lain seperti Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, kita ada Polis Diraja Malaysia dan sebagainya. Tapi akta itu di bawah Jabatan Perlindungan Data Pribadi. Tanggungjawab kita adalah supaya tidak kalau boleh tempat tu elakkan bagi maklumat yang sebenarnya, elakkan. Elakkan. Maknanya dari sudut samaran-samaran. Cuma dalam isu COVID-19 janganlah bagi nombor telefon palsu, sebab orang tujuannya adalah untuk berhubung dengan kita sekiranya ada berlaku di tempat itu. Kita masuk di shopping mall A sebagai contoh. Di shopping mall A itu ada kluster. Jadi pihak kerajaan senang nak berhubung dengan kita. Maklum di sini ada isu dalam 3 hari berkenaan ada berlakunya jangkitan COVID-19. Jadi pihak kerajaan nak berhubung dengan kita. Kalau bagi maklumat nombor telefon yang palsu tak dapat dihubungi. Tujuan data pribadi tadi kita nak elakkan daripada bagi keseluruhan perkara yang sebenar adalah daripada maklumat-maklumat kita yang lain digodam. Sebagai contohnya pihak perbankan. Kita bagi nombor IC kita, bagi nama penuh kita, bagi nombor telefon kita. Jadi dia dah dapat sebahagian daripada maklumat untuk diakses kepada sistem yang lebih sensitif ini. Kan? Jadi pengguna kena peka, pendapat kami daripada pihak Persatuan Pengguna Cyber, nama penuh tidak perlu. Yang penting tu nombor telefon. Sekiranya dia di situ. Kecuali MySejahtera. Sebab sistem tu dah decentralized di bawah kerajaan. Dan sebelum kita nak check in pun kita dah memberi maklumat kita sendiri sebelum kita berdaftar dalam apps. Jadi itu di bawah tanggungjawab kerajaan. Sepenuhnya melindungi maklumat kita. Maknanya itu tanggungjawab pihak kerajaan. Tapi di bawah, sekiranya mereka pihak-pihak tertentu membuat aplikasi sendiri, tanggungjawab itu juga di bawah tanggungjawab mereka melindungi.
dan sejauh mana integriti mereka menjaga maklumat kita tadi. Betul. Okay, sekiranya ada berlakunya kalau mereka menonton ni kan, yang seperti mana Encik Siraj cakap tadi, penggaudaman dan sebagainya. Bagaimana mereka perlu menghubungi? Di pihak Persatuan Pengguna Syarikat, kami hanyalah sebuah NGO, kita bukan badan kuasa. Cuma kami lebih mudah dicapai lah di laman web www.cyberconsumer.com/aduan ataupun nak mudah boleh hubung di Facebook kami, ada link to WhatsApp, boleh WhatsApp dengan pihak Persatuan Pengguna Cyber. Boleh maklum, tanya pendapat sekiranya berlaku sekian-sekian. Alert dengan isu hari ini, data kita menjadi target untuk pihak-pihak marketing, buat pemasaran di luar untuk berhubung kita melalui targeted place yang kita pergi. Ada juga yang letak manual tu pun, tulis nombor telefon kat situ, dia teks kita pula. Saya ada saranan Good sebenarnya. morning. Ada saranan pada pihak kerajaan. Sebab di pihak persatuan, kita melihat pihak kerajaan sebagai contoh Jabatan Perlindungan Data Pribadi. Nama dah cukup gah jabatan, tapi terlalu kecil. Bagi pihak kita ni, data pribadi hari ini adalah benda yang isu utama. Sebab semuanya dah pergi ke digital dan pihak kerajaan dalam proses nak membuat digitalisasi kepada semua industri. Tapi sekiranya jabatan ini tidak dikembangkan sekembang-kembangnya, dia akan memberi masalah yang lebih teruk di masa hadapan. Sebab data pribadi sangat kritikal. Betul. Dan kita bertanggungjawab terhadap data itu, dan sekiranya melibatkan pihak lain juga perlu bertanggungjawab terhadap data pribadi. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Siraj Jalil, merupakan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Ingat apa yang telah dikongsikan pada hari ini, kita ada alternatif dan seperti mana yang telah dikongsikan oleh Siraj sendiri. Jadi sebenarnya melihat bagaimana integriti pihak tertentu dan juga diri kita mengetahui apa yang patut kita dikongsikan bersama kepada mereka. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan dua jejaka ini, inovasi pakaian. Katanya pakaian terpakai semuanya dilakukan, buat beg, buat baju. Kita nak bersama mereka selepas ini. Semuanya di MHI.